استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه من استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah faqihna fid din. Ya Allah, ajarlah kami urusan agama kami. Wa alimna al-kitab. Berilah pemahaman yang mendalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran. Wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fatihah Ustaz Abu Zah selaku Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Imam Syafi'i, Datuk-datuk, datin-datin, tuan haji, puan hajah, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberikan subsidi oleh Allah untuk hidup, dan kita bersyukur kerana kita masih lagi mampu untuk hadir ke masjid, menunaikan solat subuh berjemaah. Kita boleh berzikir, berwirid, berdoa dan membaca beberapa potongan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat suci yang kita baca menyucikan hati dan minda kita sebagai satu teman perjalanan menuju akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita masih lagi mempelajari bab 4. Bab 4 takbiratul ihram. Disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hari itu kita baca di situ, bila kita melafazkan takbiratul ihram yang rukun, serentak itu juga kita angkat tangan, lafazkan takbiratul ihram dengan rukun. Ingat, melafazkan takbiratul ihram tu rukun. Mesti kita sebut Allahu Akbar. Kemudian yang angkat tangan tu sunat. Lepas angkat tangan tu, kita letak tangan kita, tangan kiri atas sedikit daripada pusat, manakala pergelangan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Ini amalan sunnah dan sunat. Jangan pegang kat siku, jangan pegang kat tulang lengan, jangan
letak ke rusuk kiri atau rusuk belakang. Perintah jangan tu bersifat makruh. Kalau buat benda yang makruh tak dapat pahala. Bila kita tinggal benda yang makruh, dapat penambahbaikan pahala. Pagi ini kita sambung lagi berkenaan dengan hal ini. Menurut Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, sebahagian ulama mengatakan hati itu tempat niat. Kebiasaan sesiapa yang berhati-hati menjaga sesuatu, maka dia meletakkan kedua tangannya hampir pada hatinya. Yang kita ni mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, letak tangan ni atas sedikit daripada pusat. Ini pusat, atas sedikit daripada pusat. Kita takbir tadi, Allahu Akbar. Ini pusat, ini tangan kiri, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hati tempat niat, ini hati. Jadi kita letak ni dekat dengan hati. Ni hati. Bukan hati duduk sini dah. Ini bukan hati, ini tetek. Jantung sebelah ni sikit. Hati duduk sini. Jadi kita letak tangan dekat hati. Sebab hati itu tempat niat. Jadi adalah sesuatu yang tak kena. Kalau seseorang tu dia semayang, dia letak sini atas tetek kiri, dia letak sini atas tetek kanan, tak habis-habis nak pegang tetek. Ada setengah tu dia letak ni kat leher ni, ni kat leher. Ni kat leher ni nak sembelih orang atau nak sembelih binatang korban dekat-dekat musim raya haji ni. Bolehlah kita letak dekat leher kambing ke, lembu ke, kerbau ke, unta ke. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, atas sedikit daripada pusat. Bukan letak betul-betul atas lubang pusat, lubang golf tu. Letak atas sedikit daripada pusat, dan atas sedikit daripada pusat tu maksudnya dekat dengan hati. Lagipun hati itu tempat kita berniat. Jadi masa solat tu kita seolah-olah dari sudut fizikalnya kita letak sedikit atas pusat dekat dengan hati, dan seolah-olah maksudnya kita sentiasa jaga hati kita ketika mana dalam solat. Sebab jangan sampai dalam solat tu kita berubah hati, berubah niat. Lapahnya, letihnya, mengantuknya. Jangan sampai hati kita berkata-kata dalam solat. Takut nanti pergi pada ragu-ragu dan berubah niat. Walaupun kita tak berhenti lagi solat, ragu-ragu dan berubah niat dalam solat sudah dikira membatalkan solat. Sebab apa? Sebab hati itu adalah tempat niat. Katakanlah wahai saudaraku, semoga Allah melimpahkan rahmatnya padamu. Apabila seseorang yang menunaikan solat telah selesai bertakbiratul ihram, dia disunatkan meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya secara terus. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Bukan kata Allahu Akbar turun atau naik balik. Bukan. Itu makruh. Ada setengah orang buat gitu. Allahu Akbar. Buat turun tangan, dia naik balik. Itu makruh. Ini Allahu Akbar terus letak. Dan yang paling utama, dia tidak perlu melepaskan kedua belah tangannya itu ke bawah, kemudian barulah diletakkan di tangan kanannya itu di atas tangan kiri. Perbuatan sebegini tidak menepati tuntutan sunnah. Tak menepati tuntutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada kalanya haram dan berdosa. Tak menepati tuntutan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada kalanya makruh. Jadi yang menentukan piawaian haram dan makruh itu adalah seni ilmu yang ada pada para alim ulama mujtahid. Jadi kita hanya baca keterangan dan dalil mereka dan menyampaikan. Kerana kita tak mampu nak proses, nak kumpul semua dalil, nak proses semua dalil, nak tentukan kedudukan antara dalil-dalil itu, mana kuat, mana lemah. Maka terserahkan kepercayaan kita kepada para alim ulama.
Kerana mereka itu mahir dalam bab dalil dan juga dalam bab penentuan hukum hakam. Tengok gambar tu. Selepas takbiratul ihram, kedua tangan diletakkan di atas sedikit dari pusat dalam keadaan tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Demikian ketentuan sunat mengikut mazhab Syafi'i dan Maliki. Kalau ikut mazhab Hanafi dan Hanbali, mereka takbir Allahu Akbar, letak tangan bawah pusat. Ni pusat, dia orang letak tangan gini bawah pusat. Masih lagi dalam keadaan letak tangan tu, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, bawah sikit daripada pusat lah. Bukan atas kotak. Atas kotak tu mazhab jahili. Mazhab orang Melayu kita banyak semayang letak tangan atas kotak, semayang letak tangan atas kotak, tak habis-habis pegang kotak. Mazhab Hanafi semayang letak tangan bawah sedikit daripada pusat. Okey. Turut disunatkan adalah meletakkan kedua tangan di atas pusat sedikit. Atas pusat sikit. Bukan betul-betul di atas pusatnya. Laisa 'alaiha. Seseorang tidak boleh mengangkat kedua tangannya lalu diletakkan pada kedua dadanya atau dekat leher. Letak semayang macam ni. Lepas tu semayang macam ni, penat. Duduk gini penat. Kalau tu imam baca 20 ayat, 30 ayat yang panjang sikit, duduk gini penat. Momentum bahu kita ni. Tak. Yang keduanya, kita menyempitkan ruang orang lain. Kalau kita jenis tangan panjang macam galah tu, siku kita tu tajam menghala bahagian kanan kiri jemaah. Tak praktikal juga. Satu lagi, bukan dia letak atas tulang dada tu. Dia letak kat leher ni. Letak kat leher ni. Bila kita tengok sekilas pandang pun tak senonoh. Semayang macam ni. Dulu-dulu tok-tok guru pondok, pak-pak kia kita, alim ulama, mana semayang macam ni? Sekarang zaman moden je. Zaman moden ni, orang semayang macam-macam, belik-belik. Ni semayang macam Ultraman. Tengok. Ultraman kan kuasa dia kat dada. Dia sikit-sikit pegang dada, sikit-sikit pegang dada. Rupa-rupanya Ultraman sikit dada, sikit jantung. Jadi jangan tengok Ultraman yang sakit dada, sikit jantung tu. Kita tengok ulama mazhab. Dua mazhab atas sedikit daripada pusat, Syafi'i dan Maliki. Dua mazhab bawah sedikit daripada pusat. Kalau kita nak mari semayang, letak tangan atas tulang dada ni, kita buat mazhab sendiri. Atau nak semayang, letak tangan atas tetek ni, kita buat mazhab sendiri. Semayang, letak tangan atas buah pinggang kiri atau buah pinggang kanan ni, kita buat mazhab sendiri, pandai-pandai pula. Himpunan dalil-dalil para alim ulama tak menjustifikasikan kenyataan gitu. Tapi orang sekarang, dia semayang hanya sangkaan, dia semayang hanya ikut orang, lepas tu perbuatan dia memandai-mandai dalam urusan agama. Tak hafal Quran, tak hafal hadis, tak reti Quran, tak reti hadis, bagaimana dia nak buat kesimpulan hukum? Bagaimana dia nak buat kesimpulan hukum? Pergi Mekah tengok orang semayang pelik, lepas tu balik rumah dapat gelaran haji, semayang pelik juga. Mana boleh? Sebab di Mekah tu macam-macam orang. Ada orang alim, ada orang jahil. Ada orang yang jahil murakab pun. Hanya pergi semata-mata nak buat haji ya. Ikut-ikut buta tulis ya, buat amal ibadat. Allahu Akbar. Jadi kita ni main ikut orang je. Baik. Kita tengok sikit lagi. Seseorang tidak boleh mengangkat kedua tangannya lalu diletakkan pada kedua dadanya atau dekat leher. Perkara yang dimaksudkan dengan sadar adalah tulang-tulang yang nampak di bahagian tubuh manusia, bahagian depan. Ini sadar ni. Ni sadar ni. Ni yang katakan tulang-tulang yang nampak bahagian tubuh manusia. Ni yang ke depan ni. Ini yang dipanggil sadar, yang dipanggil dada. Apabila manusia itu membekukkan badannya ke belakang. Tengok. Bila kita buat gini, nampak tulang ni, tulang dada. Yang Nabi SAW letak tangan atas sedikit daripada pusat tu, betul, bukannya atas dada. Hak dada ni atas tulang dada ni. Tengok semayang duduk gitu tadi dah. Semayang duduk gitu tadi. Betul lah orang lelaki sunat dia buka kepak dia dah semayang. Wanita sunat dia rapatkan kepak dia ketika semayang tu. Tak, tapi bukan buka kepak macam ni. Nampak tak? Okey. Meletakkan tangan itu bukan di atas susu. Bukan atas tetek.
tetapi di bahagian antara pusat dan susu. Antara pusat dan susu. Ni pusat, ni susu. Letak tengah ni. Ni susu, ni pusat, letak tengah ni. Bukan kata letak sini, letak sini, letak sini, ataupun letak dekat leher ni. Okey? Itulah maksud sadar. Itulah maksud sadar yang diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata manusia yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang terdapat di dalam dada. Kenapa? Hati kita duduk mana hati kita? Hati kita duduk mana? Hati duduk sini. Hati duduk sini pun dikira dada juga. Daripada atas pusat ni, atas pusat hingga kepada tulang dada yang kita nampak ni dada juga. Cuma dada mana? Dada sebelah bawah ke ataupun dada sebelah atas? Nampak tak? Dada sebelah bawah ataupun sebelah atas? Leher tak ada dalil sebut tentang leher. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sembahyang letak tangan kat leher ataupun letak tangan atas susu ni, tak. Tapi yang dimaksudkan dada ni, dada sebelah bawah, belah atas. Sebab apa? Dalam ayat Quran ni Allah sebut hati itu duduk dalam dada. Maknanya bukan hati itu duduk dalam celah-celah tulang belulang ni, duduk dalam celah belulang ni ataupun duduk celah susu ni. Hati ni duduk sini. Jadi kita letak tangan sini. Nampak? Ni sebelah kiri sikit tu, sebelah kiri sikit ni, sebelah ni jantung. Kita katakan hati duduk sini. Jadi kita letak sini ya. Okey? Jadi kalau kita letak situ, maknanya dekat dengan hati, dekat dengan jantung. Okey? Ni ayat sindiran Allah pada umat manusia dan jin. Manusia ni zaman kita, zaman mana-mana sekalipun, bukan buta mata, tetapi ramai di kalangan manusia dan jin buta mata hati. Macam orang kita, masjid dah ada, Quran dah ada, alim ulama dah ada. Bukan buta mata, tapi buta hati. Sebab tu tak tahu beza baik buruk, benar salah, dosa pahala, syurga neraka. Okey, tengok nota kaki bawah tu lebih dekat kepada pusat berbanding dada ataupun susu, iaitu antara 1/3 dan 2/3. Hendaklah seseorang meletakkan kedua tangannya dengan posisi yang biasa. Tangan yang satu di atas tangan yang lain. Posisi yang biasa. Tangan yang satu di atas tangan yang lain. Kanan di atas yang kiri. Okey? Apabila tangan diletakkan pada dada ataupun lebih tinggi lagi ataupun diletakkan di bawah pusat dengan memegang kemaluan, bererti posisinya sudah dibuat-buat. Tangan dah ada susu kiri, susu kanan, kemudiannya letak pada rusuk, kemudiannya letak pada kemaluan. Itu mengarut je. Mengarut je. Jadi kita tengok seseorang bila cara solat dia tu merepek atau mengarut, itulah perangai dia. Ingat tuan-tuan, cara pelaksanaan solat kita sebenarnya menggambarkan itulah perangai kita. Tidak ada riwayat sahih yang menyebut bahawa Nabi SAW meletakkan kedua tangan pada dadanya. Tak ada riwayat yang sahih mengatakan Nabi SAW letak tangan ni atas tulang dada ni. Tak ada. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan Ibn Khuzaimah meriwayatkan hadis Wa'il bin Hujur bahawa Nabi Muhammad SAW meletakkan kedua tangannya pada dadanya, yakni ala sadrihi. Ala sadrihi. Ala sadrihi. Ala sadrihi ni bukan kata atas tulang dada ni. Ala sadrihi ni kita kata ni antara pusat dengan dada. Bukan kata ala di sini. Manakala menurut riwayat Bazar anda sadrihi, pada sisi dada. Tengok dalam riwayat Bazar di sisi dada. Mana dada ni yang sebelah bawah ni. Kalau dada sebelah bawah ni lah yang dekat dengan hati. Ni pusat, ni dekat dengan hati, ni dada sebelah bawah, ni dada sebelah atas. Tak ada riwayat sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas takbiratul ihram letak tangan atas dada sebelah atas ni. Tak ada. Okey. Riwayat-riwayat tersebut
membuktikan bahawa kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesiapa pun yang melaksanakan salat diletakkan di atas sedikit dari pusat. Ini dalam istilah fiqh disebut fauqa surrah. Bukan di bawahnya, bukan di bawah pusat, bukan pada kedua susu dan bukan pula pada leher. Hanya Allah yang memberi taufik pada kita semua. Tengok gambar, amalan meletakkan kedua tangan selepas takbiratul ihram ke dada adalah makruh. Kalau kita letak kat dada pun macam dalam gambar tu makruh. Dan ia bukan amalan para imam mazhab 4. Dua mazhab atas sikit daripada pusat, dua mazhab bawah sikit daripada pusat. Kalau kita semayang letak tangan kat leher ataupun atas susu ataupun atas tulang dada tu, itu bukan mazhab muktabar. Ia menyempitkan ruang jemaah di kiri dan kanan. Bahkan amalan meletakkan kedua tangan ke puncak dada sebegini persis amalan sembahyang Yahudi. Kalau tuan-tuan pergi dekat Google, dekat YouTube, orang Yahudi sembahyang, dia letak tangan macam ni. Ni cara Yahudi sembahyang. Yahudi sembahyang lebih kurang kita juga. Yahudi sembahyang takbir. Yahudi sembahyang takbir macam ni. Kemudian dia letak tangan macam ni. Ni cara Yahudi sembahyang. Jadi kenapa kita orang Melayu, orang Islam ni nak sembahyang macam cara Yahudi? Yahudi sembahyang macam ni. Kita letak macam ni. Yahudi letak macam ni. Tu. Okey? Jangan kita nak tiru Yahudi pula. Kan Nabi memerintahkan kita dalam banyak hadis yang sahih, jangan kita mengikuti cara orang Yahudi ataupun musyrik. Okey? Ni macam-macam kita. Ada setengah ustaz-ustaz Wahabi ni, bila mereka semayang, Allahu Akbar, letak tangan macam ni. Nak promosi semayang Yahudi kah? Satu. Yang kedua, mereka menyalahkan para pengikut mazhab Syafi'i yang semayang letak tangan atas sedikit daripada pusat. Duk promosi semayang letak tangan atas dada macam ni. Banyak buku-buku dia yang dijual di pasaran tu. Banyak. Jadi kalau kita tak belajar, tak memperhalusi dalil-dalil tentang perkara ini, kita ikut lah. Padahal ulama-ulama mazhab lebih halim daripada puak-puak Wahabi. Ulama-ulama mazhab lebih berdisiplin ilmu mereka berbanding daripada puak-puak Wahabi. Jadi katakan tidak, dan kita tolak cara-cara semayang Wahabi ataupun Syiah ataupun lain-lain ajaran yang menyeleweng. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah disebutkan, maka seseorang itu disunatkan meletakkan kedua tangan ketika menunaikan salat di atas sedikit dari parah pusat di bawah kedua susu, dan bukan melepaskan kedua tangan tersebut jatuh ke bawah atau meletakkan berdekatan leher ataupun diletakkan atas kedua susu. Mazhab Hanafi dan Hambali mensunatkan meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Sungguh pun begitu, mereka sesekali tidak menghukum bid'ah pengikut mazhab Syafi'i dan Maliki yang mensunatkan meletakkan kedua tangan di atas sedikit dari pusat. Tengok, walaupun kita khilaf, kita berbeza pandangan. Kita mazhab Syafi'i dan Maliki, lepas dari melafazkan takbiratul ihram dan akad tangan tu, letak tangan atas sedikit daripada pusat. Hanafi dan Maliki letak tangan bawah sedikit daripada pusat. Kita tak kata dia salah, kita tak kata dia sesat, kita tak kata dia bid'ah, kita tak kata mereka tu menyeleweng. Mereka pun tak kata sesat, bid'ah, kita menyeleweng. Hormat menghormati antara satu sama lain. Ini sirah dan lumrah ulama. Tapi mari Wahabi ini, dia betul, orang lain salah. Inilah versi fahaman radikal. Radikal tuan-tuan tahu, balik tengok kamus Dewan, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Radikal ialah menganggap dia betul, orang lain salah. Dia je betul, orang lain salah. Itu radikal. Kalau ekstremis mengutarakan fahaman yang keras. Kalau teroris, perilaku kekerasan melibatkan tindakan dan juga penggunaan senjata. Ni istilah-istilah teknikal yang kita kena faham. Wahabi itu kumpulan radikal, Syiah itu kumpulan radikal. Tapi sampai sekarang
pihak berkuasa agama kita bergelut untuk nak menyelesaikan masalah ini dalam negara kita sendiri. Lambat laun kita khawatir isu-isu radikal ekstremis ni dieksploitasi oleh orang kafir bukan Islam, musuh Islam, dan akhirnya menjadikan isu radikal teroris Islam ini sebagai satu senjata untuk memecah belah, merosak, menghuru-hara dan meruntuhkan negara Islam. Situasi ini sebagaimana berlaku di Mesir. Mesir itu Jeneral As-Sisi itu Syiah. Jeneral As-Sisi itu Syiah. Sebab tu mereka boleh tembak, bunuh, bom pengikut-pengikut Mursi yang Sunni. Bashar al-Assad Syiah. Sebab tu mereka boleh tembak, bom orang yang kritik tentang kepimpinannya di Syria. SNC pula Wahabi Syiah. Bila ada duit, ada jaringan, ada senjata, dia bunuh Wahabi dan Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi bila ada duit, ada senjata, ada rangkaian, dia bunuh juga Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Ini ya senario umat Islam sekarang. Jadi kalau kita tak berhati-hati dengan produk aliran pemikiran radikal maupun ekstremis, hancur agama, hancur bangsa dan hancur negara. Untuk itu ahli-ahli politik sila ambil perhatian. Jangan nasyid berpolitik kepartian je. Jangan seronok dengan kuasa dan pemerintahan, cari harta dunia semata-mata. Jagalah agama Allah ni. Barulah Allah jaga kita, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Kalau kita tak jaga agama Allah, sama je nasib kita dengan Mesir, dengan Syria dan lain-lain negara umat Islam yang bergolak. Minta berlindung dengan Allah daripada keadaan itu. Jadi masa kita cekap memerintah baik dan aman, telah menunjuk partisipasi yang baik terhadap isu-isu agama dan kita menyelesaikannya dengan cara bijaksana. Manakala alim ulama harus memberi bantuan dan pencerahan kepada pemerintah berkaitan dengan isu ini. Jadi kita nampak tak ramai ulama yang berani kemukakan suara dan memberi pencerahan pada ahli politik yang memegang kuasa dan pemerintahan serta memberi idea bagi menyelesaikan konflik ini. Tak ramai. Kerana ramai juga ulama kita dibuai kesenangan dan berada di zon selesa. Ini yang menyedihkan kita tuan-tuan. Termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada setengah tu memang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akhirnya menjadi ahlul punah wal ranah kerana harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour. Tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar tu. Amalan meletakkan kedua tangan ke sebelah kiri ataupun kanan juga adalah salah dan makruh kerana tidak menepati contoh yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga menyempitkan ruang bagi jemaah kiri dan kanan. Kalau kita letak begini tadi, sempit ruang orang, patut orang tak selesa. Yang keduanya kita letak begini macam ni. Kita letak macam ni. Satu. Lagi kita letak macam ni. Dua. Ini antara perbuatan-perbuatan yang tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan melepaskan kedua tangan, gambar bawah tu, amalan melepaskan kedua tangan ke bawah lepas takbiratul ihram merupakan salah satu dari cara salat yang diamalkan penganut fahaman Syiah. Ia dinilai makruh oleh jumhur ulama Sunni. Syiah semayang. Ni cara Syiah semayang. Allahu akbar, luruh tangan. Jadi kalau kita semayang, tangan dia luruh tu, itu Syiah. Allahu akbar, luruh tangan. Baca Fatihah ke baca apa seterusnya, luruh tangan. Ini hak jenis goyang gini, kemudian baru turun. Ada sekali lagi Syiah, mereka semayang Allahu akbar, luruh tangan. Tu Syiah tu. Satu lagi simptom semayang cara Syiah ialah menggunakan batu atau tanah suci dari Karbala. Tanah suci itu dia ada proses jadi 4 segi ataupun bulat atau bentuk 3 segi. Bila nak semayang, dia letak tanah suci Karbala yang dikeringkan ni di depan. Jadi mengikut sebahagian dari pengikut Syiah, mereka wajib bersujud di atas tanah Karbala tu. Mereka wajib bersujud di atas tanah Karbala tu. Jadi simptomnya mudah. Kalau orang semayang, ada tanah liat depan dia digunakan